Assalamualaikum kepada semua. Okey, jadi cikgu akan ajar kamu tentang subtopik 11.2.3, iaitu image dan objek dalam suatu translasi. Jadi cikgu nak kamu buka buku teks matematik kamu muka surat 215. Okey, image bagi satu objek dalam suatu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi. Ingat, orientasi ni maksudnya arah dia, arah pergerakannya. Okey. Kita tengok contoh 8. Lukis imej bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. Okey, A diberikan translasinya adalah kurungan negatif 2, negatif 4. Jadi ingat, kalau negatif 2, nombor yang berada dekat atas atau nilai A merujuk kepada pergerakan pada paksi X. Kalau negatif, maksudnya pergerakan pada arah kiri. Manakala negatif 4 pula merujuk kepada pergerakan pada paksi Y. Kalau negatif, maksudnya pergerakannya ke bawah. Kalau positif pada paksi Y, maksudnya ke atas. Okey, jadi kita tengok jawapan untuk contoh 8. Okey, ini jawapan dia. Okey. Jadi kamu kena pindahkan titik. Pilih satu bucu bagi segitiga A. A ini adalah objek. Gerakannya kerana transaksinya adalah kurungan negatif 3. Transaksinya adalah kurungan negatif 2, negatif 4. Jadi daripada bucu, satu titik bucu A ni kamu gerakkannya ke sebelah kiri pada paksi X ke sebelah kiri sebanyak 2 unit. Jadi tengok anak garisan hijau ni, warna hijau. Jadi kita gerakkannya daripada titik satu, daripada bucu segitiga ni ke sebelah kiri 2 unit ke kiri, 1 2. Kemudian kita gerakkannya ke bawah sebanyak 4 unit, 1 2 3 4. Kerana nilai transaksi pada paksi Y adalah negatif 4. Jadi kamu dapat imej yang sepadan untuk titik A bagi titik titik objek A ni, iaitu bucu bagi segitiga objek A ni. Dan kamu dapat dia punya imej yang sepadan untuk titik tersebut. Kemudian kamu tandakan. Kemudian apa yang kamu kena buat? Kamu kena gerakkan pula pada bucu atas. Bucu atas segitiga ni kamu gerakkan menggunakan transaksi yang sama, iaitu gerakannya pergerakan pada arah kiri sebanyak 2, kerana nilai transaksi pada paksi X adalah negatif 2. Jadi gerakan 1 2. Kemudian kamu gerakkannya ke bawah sebanyak 4, kerana nilai transaksi pada paksi Y adalah negatif 4. Negatif 4 merujuk pergerakan ke bawah sebanyak 4 unit, 1 2 3 4. Jadi kamu dapatlah titik yang sepadan untuk bucu A ni. Okey. Dan selepas itu kamu gerakkan pula satu lagi bucu bagi segitiga A, objek ini, menggunakan transaksi yang sama, iaitu negatif 2, negatif 4. Okey. Apabila kamu sudah memindahkan atau sudah menggerakkan ketiga-tiga titik bagi objek A, maka kamu boleh sambungkan ketiga-tiga titik tersebut dan kamu akan dapatlah segitiga A prime, iaitu merupakan imej bagi segitiga A di bawah transaksi kurungan negatif 2, negatif 4. Okey, untuk B pula. Okey, soalan B. Soalan diminta kamu lukis imej bagi objek A dalam rajah dengan transaksi berikut. Okey, B kurungan 3 negatif 1. 3 merujuk pergerakan pada paksi X pada arah kanan 3 unit. Kemudian pergerakan pada paksi Y adalah negatif 1, iaitu 1 unit ke bawah. Jadi cara macam mana kamu nak buat? Daripada segitiga A ni, pilih satu titik. Jadi pada contoh dalam buku teks ni, bucu yang berada di atas sekali bagi segitiga A ataupun objek A ni, kamu gerakkan pada 3 unit ke arah kanan.
Kerana transaksinya adalah 3 negatif 1. 3 merujuk pada paksi X. Positif maksudnya bergerak ke kanan. Jadi 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Selepas tu kamu gerakkannya ke bawah sebanyak 1 unit. Merujuk pada pergerakan pada paksi Y negatif 1. Pergerakan ke bawah 1 unit. Dan kamu dapat titik yang sepadan bagi objek A ataupun segitiga A. Dan kamu tandakan titik tersebut. Selepas itu kamu gerakkan 2 lagi titik bagi segitiga A menggunakan transaksi yang sama. Selepas itu kamu sambungkan ketiga-tiga titik tersebut, maka kamu akan dapatlah bentuk A prime. Jadi A prime ini merupakan imej bagi segitiga A di bawah transaksi 3 transaksi kurungan 3 negatif 1. Okey. Okey, alright. Seterusnya pula kita tengok pula bagaimana menentukan koordinat imej apabila koordinat objek diberikan. Okey. Ini cikgu nak kamu tolong baca buku teks kamu muka surat 216 Okey. Untuk menentukan imej di bawah translasi kurungan A, B, koordinat objek P di mana dalam bentuk kurungan X, Y akan dipetakan pada P prime. P prime ni adalah merujuk kepada imej. Imej di mana koordinat imej tersebut dalam kurungan X tambah A, Y tambah B. Okey, tutup kurungan. Okey, sama dengan P prime kurungan X prime Y prime. Okey. Jadi kita tengok bagaimana menggunakan, ini sebenarnya adalah formula yang mana kita boleh gunakan untuk kita cari imej di bawah suatu transaksi AB. Okey. Jadi contoh 9 ni, okey, kita tengok. Tentukan koordinat bagi imej titik Q, di mana koordinat Q kurungan 3,1 di bawah transaksi kurungan negatif 5, 2. Okey, tutup kurungan. Jadi ada dua kaedah sebenarnya untuk kamu selesaikan soalan contoh 9 ni. Yang pertama dengan cara melukis satakates. Okey, cara melukis satakates, kamu bina paksi X. Okey, kemudian bina paksi Y, kemudian tandakan asalan sebagai O, kemudian kamu buat skala yang sesuai pada paksi X dan juga pada paksi Y. Selepas itu kamu tandakan titik Q. Tandakan titik Q. Jadi di sini titik Q koordinatnya sudah diberi, iaitu 3,1. Jadi tandakan titik Q. Ingat Q merujuk kepada objek lah. Jadi titik Q kamu tandakan 3,1 pada rajah yang kamu lukis tersebut. Kemudian kamu cari imej bagi titik Q menggunakan translasi kurungan negatif 5, 2. Ingat, kalau translasi negatif 5, 2, negatif 5 merujuk pergerakan titik pada paksi X pada arah kiri, negatif kiri. Jadi daripada titik Q kamu gerakkannya ke kiri sebanyak 5 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit. Kemudian kamu gerakkan pula ke atas sebanyak 2 unit. Kenapa? Sebab transaksi dia adalah negatif 5, 2. 2 tu merujuk pada pergerakan titik pada paksi Y. 2 adalah positif, pergerakan ke atas. Sebab tu kamu kena gerakkannya 2 unit ke atas. Jadi gerakkan 2 unit ke atas. Kemudian kamu dapatlah jawapan untuk Q prime, iaitu koordinatnya adalah kurungan negatif 2 kurungan negatif 2,3. Okey. Itu adalah cara mencari jawapan untuk contoh 9 menggunakan kaedah melukis satakates. Okey. Kaedah yang kedua adalah menggunakan kaedah kiraan, iaitu menggunakan formula seperti mana kamu tengok di sinilah dalam buku teks yang diberi ini.
Jadi kaedah kedua mengira, okey, yang pertama, okey, kamu tulis koordinat untuk titik Q, iaitu Q koordinat yang diberi dalam soalan adalah kurungan 3,1, kemudian menjalani satu translasi. Jadi kita setelah titik Q objek menjalani satu translasi ke suatu titik, jadi titik tersebut kita panggil sebagai Q prime, iaitu image bagi Q, dan koordinat untuk Q prime adalah kurungan menggunakan formula dalam buku teks ni, iaitu X tambah A. X itu adalah nilai X bagi koordinat objek iaitu Q, iaitu 3. Jadi 3 tambah, okey, kemudian tambah dengan apa? Tambah dengan nilai A. A adalah nilai translasi, iaitu pergerakan pada paksi X. Jadi tambah nilai A diberi dalam soalan adalah negatif 5. Jadi tambah, buat kurungan negatif 5, kemudian koma, kemudian Y. Y adalah nilai Y untuk koordinat Q, iaitu 1. 1 tambah dengan B. B itu apa? B adalah nilai translasi, iaitu pergerakan titik bagi paksi Y, iaitu sama dengan 2. Jadi 1 tambah 2. Okey, jadi kamu dapat jawapan sama dengan kurungan negatif 2, 3. Dan satu kaedah lagi sebenarnya kamu juga boleh gunakan yang dipanggil kaedah alternatif, iaitu menggunakan kaedah metrik, seperti mana dalam buku teks ni. Okey, ini kaedah alternatif iaitu buat dalam bentuk seperti ni, vektor dua translasi. Okey, jadi koordinat Q kamu tulis dalam bentuk translasi juga, kurungan 3, 1. 3 adalah nilai X untuk Q dan 1 adalah nilai Y untuk Q. Kemudian tambah dengan apa? Tambah dengan translasinya. Translasi bagi contoh 9 adalah negatif 5, 2. Jadi tambah kurungan negatif 5, 2. Negatif 5 adalah nilai A dan 2 adalah nilai B. Jadi sama dengan 3 tambah negatif 5. Okey, positif darab negatif jadi negatif. Jadi 3 tolak 5. Tolak 5 sama dengan negatif 2. Jadi dapat dalam kurungan negatif 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jawapan dia adalah kurungan negatif 2, 3. Ataupun negatif 2, 3 ni maksudnya koordinat image bagi titik Q ataupun Q prime sama dengan kurungan negatif 2, 3. Okey. Jadi ada dua kaedah untuk menyelesaikan contoh 9, sama ada melukis hatakan teks ataupun melalui pengiraan. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana untuk menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberikan. Okey, untuk menentukan objek di bawah translasi kurungan A, B, koordinat objek iaitu R prime, koordinatnya kurungan X prime, Y prime akan dipetakan, iaitu R kurungan X prime tolak A, Y prime tolak B, tutup kurungan, sama dengan R. R itu adalah koordinat objek, iaitu dalam kurungan X, Y. Jadi kita tengok bagaimana contoh 10, bagaimana untuk mengaplikasikan cara menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberikan. Soalan contoh 10, tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya iaitu A prime di bawah translasi iaitu kurungan 3, negatif 2 adalah seperti berikut. Okey, A kurungan negatif 6,1. Kurungan negatif 6,1 ni adalah koordinat image. Okey. Okey, jadi bagaimana untuk kita selesaikan soalan A ni? Okey, koordinat koordinat A yang kita nak cari adalah koordinat objek A lah. Sama dengan kita gunakan formula, iaitu dalam kurungan, formula dia adalah
negatif 6, iaitu negatif 6 adalah nilai X bagi image image A, iaitu A prime. Jadi negatif 6 kena tolak. Tolak apa? Tolak dengan transaksi A, iaitu nilai pergerakan pada paksi X. Jadi tolak dengan nilai A. A adalah sama dengan 3. Jadi negatif 6 tolak 3, koma. Kemudian nilai Y bagi koordinat image iaitu A prime sama dengan 1. Jadi 1 tolak, kena buat kurungan kerana dia tolak dengan nilai B bagi transaksi untuk contoh 10, iaitu bersamaan negatif 2. Jadi 1 tolak kurungan. Ini kena buat kurungan kerana negatif berjumpa dengan negatif, kita perlu buat kurungan. Jadi 1 tolak kurungan negatif 2, tutup kurungan. Okey, tutup lagi kurungan. Dan kamu dapat jawapan sama dengan kurungan negatif 9, 3. Okey. Kemudian untuk B pula, diberikan koordinat image-nya A prime sama dengan kurungan 9, 0. Jadi sama juga menggunakan formula, iaitu koordinat A, iaitu koordinat objek A sama dengan kurungan, kita ambil nilai X untuk image iaitu 9, tolak dengan nilai A, iaitu transaksi pergerakan pada paksi X sama dengan 3. Jadi 9 tolak 3, koma, kemudian nilai Y bagi koordinat image A iaitu 0, tolak. Kemudian tolak dengan apa? Tolak dengan nilai B, iaitu transaksi bagi contoh 10. Jadi B dia sama dengan negatif 2. Jadi 0 tolak, buat kurungan. Kerana tolak dia berjumpa dengan negatif, perlu buat kurungan. 0 tolak kurungan negatif 2, tutup kurungan. Dapatlah jawapan sama dengan kurungan 6,2. Okey. Itu adalah jawapan contoh 10. Okey, alright. Seterusnya kita tengok pula contoh 11, iaitu menentukan vektor transaksi jika diberi kedudukan image dan objek. Contoh 11, soalannya diberi P prime di mana koordinatnya 3,6 ialah image kepada P. P ni adalah objek. P koordinat objek diberikan sama dengan koordinat objek sama dengan kurungan 2,9. Soalan dia, kamu kena cari transaksi bagi contoh 11 ni. Jadi bagaimana nak buat? Vektor transaksi sama dengan, okey, buat dalam bentuk kurungan X prime. X prime tu apa? X prime adalah nilai X untuk image. X prime tolak X. Okey, maksudnya nilai X untuk image kamu kena tolak dengan nilai X untuk objek. Kemudian Y prime tolak Y. Y prime adalah nilai Y bagi image, tolak dengan nilai Y bagi objek. Jadi sama dengan 3. 3 adalah nilai nilai X bagi image, iaitu 3, tolak dengan 2. 2 adalah nilai X bagi objek. 3 tolak 2. Kemudian 6. 6 adalah nilai Y untuk image. Kamu kena tolak dengan nilai Y bagi objek, iaitu 9. Jadi 6 tolak 9. Okey. Jadi kamu dapat jawapan sama dengan kurungan 1, negatif 3. Itu adalah jawapan untuk contoh 11. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada subtopik 11.2.4, iaitu penyelesaian masalah. Okey, soalannya, Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B dan kemudian ke C. Nyatakan pergerakannya dalam bentuk vektor transaksi buah dam bertanda. Soalan A, daripada A ke B. Maksudnya pergerakan daripada A ke B. Jadi macam mana nak buat? Ingat, kalau nak tahu transaksi, kita kena gerakkannya ke arah paksi X terlebih dulu. Jadi A, kita perlu gerakkannya ke arah kiri. Sebanyak berapa petak? Berapa unit? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 maksudnya negatif 4. Kemudian kita perlu gerakkan ke bawah sebanyak 2 unit. Okey. Jadi
Maksudnya transaksi untuk A adalah negatif 4 dalam kurungan negatif 4 negatif 2. Okey, itu jawapan untuk A. Kemudian B pula, daripada B ke C. Kalau B ke C, ingat bagaimana pergerakannya, transaksinya. Jadi kita kena gerakkan pada paksi X terlebih dulu. Jadi B ke C kita perlu gerakkannya sebanyak berapa unit? Pada paksi X kita perlu gerakkannya ke kanan sebanyak 1, 2, 3. 3 unit ke kanan dan 1, 2. 2 unit ke bawah. Pergerakan 2 unit ke bawah adalah pergerakan pada arah yang selari dengan paksi Y. Jadi ke bawah adalah negatif 2. Ke kanan untuk paksi X adalah positif. Jadi vektor transaksi untuk B adalah kurungan 3 negatif 2. Itu adalah jawapan untuk B. Okey. Okey, alright. Jadi itu saja untuk kelas cikgu. Terima kasih.